Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Awina at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ الناظم رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Idraku mufradin tasawwuran ulim wa darku nisbatin bitasdiqin wusim wa qaddimil awwala 'inda al-wad'i li'annahu muqaddamun bit-tab'i wan nadhari mahtaja lit-ta'ammuli wa 'aksuhu huwa ad-daruriyul jali wa ma bihi ila tasawwurin wusil yud'a biqawl syarihin falnabtahil wa ma li tasdiqin bihi tuwsila bihujjatin yu'rafu 'indal 'uqala. Masih lagi dalam perbahasan yang bahagian ketiga, dalam perbahasan anwa'u ilmi hadis, cabangan-cabangan kepada ilmu yang jenis baharu. Sama lagi wa qala Syekhus Syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata syarih rahimahullahu ta'ala wa mithalu tasawwuri ad-daruri idraku ma'na lafzil wahidi nisful ithnaini. Bermula misal contoh tasawur yang bangsa daruri ay al-mansubati ila daruri ila daruratin ialah khabar idraku ma'na lafzi wa al-wahidi nisful ithnaini ataupun ma'na lafzi al-wahidu nisful ithnaini, iaitu mengetahui makna lafaz satu itu sebahagian daripada dua. Sebahagian daripada dua. Tu satu tu sebahagian daripada dua. Tasawur ke tu? Tasawur dah. Tasawur apa dia? Tasawur satu. Okey. Bukan dia nak buat tasdik ni. Ni seolah-olah macam tasdik pula. Al-wahidu mubtada, nisfu tu khabar. Tu tasdik. Nak khabar satu tu. Kita tasawur bahawasanya satu itu sebahagian daripada dua. Satu tu ialah sebahagian daripada dua. Tu tasawur dia. Tu dia panggil tasawur. Tasawur secara daruri, tanpa perlu kepada fikir. Kita baca dulu misal-misal dah. Sekali kita pergi kepada whiteboard kita. Wa mithalu tasawurin nadhari, dan bermula misal tasawur yang bangsa nazar, yang bangsa tilik pula, al-mansubati ila nadharin, ialah khabar idraku ma'na al-wahidi nisfu sulusil ithnai asyara. Ialah satu itu merupakan sebahagian daripada 1/6 kali kepada 12. Tu sulusil ithnai asyara.
1/6 sudus alif nai asyara 12 lah. 1/6 kali 12. Jadi 1 itu merupakan sebahagian daripada 1/6 kali 12. Oh, hak tu nampak. Dia nak kabur 1 je, tapi dia tasawurkan 1 tu balik nazar. Mana balik kata dia ini separuh daripada sudus kali 12. Oh, payah ha. Pasal hak tadi senang ni, hak tadi 1 ni sebahagian daripada 2. Tu daruri. Tapi kalau kata 1 ni dia nak tasawur number 1 tu ialah setengah daripada 1/6 kali 12. Jadi payah. Perlu kepada nazar. Macam mana tasawur tu? Nanti kita tunjuklah tasawur dia. Wa mithalu tasdiqid daruri, dan bermula misal contoh tasdik daruri yang bangsa daruri yang tak perlu kepada pendidik dan fikir pula ialah idrak. Tu tadi idrak maknanya, idrak makna itu dipanggil sebagai tasawur. Ni idrak nisbah sama ada waqi'ah atau ghairi waqi'ah, itu dipanggil tasdik. Kalau waqi'ah dia panggil istilahnya mujabah. Kalau ghairu waqi'ah dia panggil istilahnya salibah. Ni istilah-istilah mantik yang perlu kita hafal, perlu kita tahu. Maudhu', mahmul, supaya nanti kita mengaji kitab-kitab lain, kitab hasyiah contohnya. Bila dia sebut nisbatuhu wa mahmuluhu, dia kita terjemah seketul-seketul pula. Nisbahnya dan yang ditanggungnya. Mampu tak tahu tak jumpa dia punya murad dia. Mahmul di situ mahmul mantik lah tu, bukan mahmul mahmul makna dah. Mahmul dengan makna istilah mantik. Tu. Okey. Tasawur tasdik daruri. Iaitu idraku wuqu'in nisbati, mendapat, mengertikan, memahami wuku' terjadinya nisbah pada kata kita al-wahidu nisfal itsnaini. 1 itu ialah 1 itu ialah sebahagian daripada 2. Apa beza hak tadi tu? Tu kita kata hak tadi tu misal tasawur. Dia nak kata dia faham 1 tu ialah sebahagian daripada 2. Hak ni dia mensabitkan, mengakui, buat ayat 1 itu bermula nombor 1 itu ialah sebahagian daripada 2. Tu. Jadi 1 tu tasawur yang lain, nisfal itsnain itu tasawur yang lain. Tasawur yang lain. Kemudian ta'alluq antara keduanya dan nisbah wuku' antara keduanya. Itu 4 rukun yang macam kita bahas. Barulah jadi tasdik. Kita terang lagi ya. Kita terang secara whiteboard. Wa mithalu tasdiqin nadhari, dan bermula misal tasdik daruri, tasdik yang jenis kena nazar, ialah khabar idraku wuqu'in nisbati, reti berlakunya nisbah pada kata kita fi kaulina al-wahidu nisfu sudusil itsnai asyara. Sama macam tadi. Cuma hak ni tasdik, tadi tasawur. Baik, kita pergi kepada whiteboard kita. Kita pergi kepada mana? Kita pergi kepada whiteboard kita. Whiteboard kita yang cukup cantik idamannya. Okey. Pergi. Baik, contoh nombor 1. Contoh nombor 1 tadi. Allah. Contoh nombor 1 tadi dia bubuh kata apa? Dia bubuh kata misal tasawur daruri. Misal mana? Tasawur daruri. Okey, tasawur daruri. Dia bagi contoh kata apa? Dia bagi contoh al-wahidu nisfu al-itsnaini. Nisfu apa? Al-wahidu nisfu al-itsnaini. Okey. Dan kita sedia tahu bahawasanya kalau kita kira lah hak ni dia panggil mubtada ataupun istilah mantik dia maudhu', silap. Maudhu', hak ni maudhu'. Hak ni khabar dia atau istilah mantik dia sebagai mahmul. Tu sebagai mahmul. Okey. Apa nama tu? Allahumma shalli ala Muhammad.
dia kira mahmul hak ni lah. Cuma dari sudut mahmul betul hak ni lah. Maknanya ni sebahagian daripada mahmul, ni sebahagian daripada mahmul. Asal ni mahmul dia lah. Mahmul kepada nak kata hak ni. Ni maudhu', ni mahmul dia. Ni sebahagian mahmul, ni sebahagian mahmul. Gabung hak ni jadi satu mahmul kepada maudhu'nya. Okay? Jadi, kita nak kabur katanya apa? Tasawur kepada satu ni apa dia? Apa yang kita akan tasawur tergambar dalam akal bahawasanya dia itu satu. Kalau kita tasawur dalam akal bahawasanya satu itu ialah sebahagian daripada dua, maka dia panggil tasawur bagi satu itu daruri. Tasawur bagi satu tu daruri lah. Tapi jangan kita kait pula dengan tasdik dah. Ni nak kata bahawasanya satu ni kita kata apa? Kita kata apa tentang satu ni? Kita tergambar dalam akal apa dia tentang satu? Oh, nisful ithnain. Anggap saja nisful ithnain ni ialah sebagai al-qawlu syarih dia. Tu al-qawlu syarih dia, ataupun dia panggil sebagai at-ta'rif dia, ataupun dipanggil sebagai al-mu'arrif. Al-mu'arrif. Al-mu'arrif yang ta'rif. Kalau yang kena ta'rif al-mu'arraf. Ni al-mu'arrif. Hak ni ta'rif ni dipanggil al-mu'arrif, yang dikena ta'rif al-mu'arraf. Ni al-mu'arraf lah ni. Jadi anggapkan hak ni qaulu syarih dia, ta'rif dia, mu'arrif dia, maqasidut tasawur. Yang kita akan belajar nanti al-qaulu syarih, macam mana kita nak buat ta'rif. Jadi kita tergambar satu tu ialah sebagai pada dua, maka dipanggil sebagai apa nama tu? Tasawur tak? Tasawur yang daruri, tak perlu kepada nazar. Bukan kait dengan tasdik tak. Bukan kita nak kata wuku'un nisbah ataupun tidak tak. Bahkan ni dia panggil sebagai benda yang nak idrak sahaja. Idrak makna mufrad. Idrak makna mufrad, mana mufradnya? Wahid. Bukan nak idrak wuku'un nisbah. Kalau idrak wuku'un nisbah, hak ni jadi tasdik. Ni tak. Kita tak kata wuku'un nisbah tu. Idraku wuku'in nisbah tak. Kita nak kata bahawasanya idraku makna mufradin. Tu tasawur macam kita kata dulu. Nombor dua. Apa dia? Misal tasawur nazari. Tasawur nazari. Baik. Tasawur nazari dia bagi contoh apa? Dia bagi contoh al-wahid. Al-wahid itu ialah nisfu sulusi al-ithnai asyara. Apa dia satu? Idraku makna mufradin. Dia nak idrak makna satu tu apa dia? Oh, satu tu ialah sebahagian 1/2 daripada 1 sudus daripada 12. Oh, payah. Hak ni makna satu. Jadi payah. Tu jadi payah. Nak kena kira-kira sikit lah. Kira ni. Jadi berapa? 12/6 kali 1/2. Tu dah. 12/6 kali 1/2. Sama dengan berapa? Sama dengan ni 2. Kali dengan 1/2 sama dengan 1. Jadi, 1 ni ialah sebahagian daripada kali sudus kepada 12. Okay. Jadi, idraku makna mufrad dia mengidrakkan, dia memahami makna satu itu dengan jalan yang perlu kepada fikir yang panjang. Bukan idrak wuku'in nisbah ni. Ni idrak makna mufrad wahid sahaja. Bukan nak kata kaitan nisbah antara nisfu sudus ithna asyara dengan wahid tak? Bukan. Okey. Tu dia panggil sebagai tasawur. Jadi itu secara mudah lah. Itu secara mudah. Baik. Kalau kita kata tasawur secara, orang panggil secara menyeluruh, apa yang kita tasawur dengan kata al-wahid nisful ithnain? Kita akan tasawur wahid satu dan kita akan tasawur nisful ithnain satu. Tasawur ingat makna apa tadi? Idraku makna mufrad. Ingat dalam kepala. Bila kata tasawur, idraku makna mufradin.
mengetahui, mengertikan makna mufrad. Jadi bila kata al-wahidu nisfu lithnaini, Allah. Okey. Apa nama tu tadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu. Jadi apa nama tu? Al-wahid ni satu mufrad lain, nisfu lithnain satu mufrad yang lain. Kalau kita menggambarkan, okey, ni tasawur yang satu, ni tasawur satu yang lain. Kemudian kita gambarkan, tasawurkan ta'aluk bagi keduanya, kaitan antara duanya pula. Tasawur yang ketiga. Tasawur yang keempat iaitu wuku'in nisbah. Tasawurkan wuku'in nisbah antara keduanya, jadilah tasdiq. Jadilah tasdiq yang daruri. Jadi tasdiq yang daruri. Jadi tasdiq yang daruri. Itu tasdiq. Tasdiq daruri. Okey, ni misal tasawur nadhari. Macam mana nak jadikan dia tasdiq? Macam mana nak jadikan dia tasdiq? Dia kena tasawur satu-satu. Mana? Pertama, tasawur wahid menentang apa? Kedua, dia kena tasawur nisfu menentang apa? Ketiga, tasawur sudus menentang apa? Keempat, dia kena tasawur ithnai asyara menentang apa? Empat dah. Kemudian dia kena tasawur pula nisfus sudus ni apa dia? Kelima. Nisfus sudus ni apa dia? 1/2 kali dengan 1/6. Satu tasawur yang lain. Okey, satu tasawur yang lain. Okey, satu tasawur yang lain. Kemudian ada tasawur yang keenam pula, sudus ithnai asyara. Sudus ithnai asyara menentang apa pula? Tasawur yang lain pula. Tasawur yang lain pula. 6 dah. Yang ketujuh, kena tasawur nisfu sudus ithnai asyara menentang apa pula. Jadi ada 7 tasawur. Ada 7 tasawur di sini. Dalam bab idraku makna mufradin. Untuk idrak setiap makna tu, wahid, nisfun, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dah macam ni 8. 1, 2, 3, 4. Okey. 4, 5, 6, 7. 7 semua. Okey. Jadi 7 tasawur. Idraku makna mufradin. Okey. Idraku makna mufradin. Kemudian kita kaitkan nisbah antara nisfu sudus ithnai asyara ni dengan wahid. Kemudian kita tasawurkan wuku' terjadinya nisbah ataupun tidak antara kedua-duanya tu ataupun antara semuanya ni, maka berlakulah tasdiq. Tasdiq dia panggil tasdiq nazari. Ubah je lah daripada tasawur kepada tasdiq nazari. Dia panggil satu itu ialah sebahagian daripada 1/6 kali 12. 1/6 kali 12. Dia tasdiq. Dia ada tasdiq. Dia ada tasdiq. Dia ada tasdiq. Idraku wuku'in nisbah sawa'un kana waqi'ah aw la. Ni waqi'ah ke tak? Ni waqi'ah lah. Ni dia panggil waqi'ah. Wuku'in nisbah dia itu waqi'atun. Bila waqi'atun dia panggil istilah dia ini qadiyah mujabah. Qadiyah mujabah. Dalam istilah mantik dia panggil qadiyah. Qadiyah ni dia panggil bahasa lain ayat ataupun bahasa lain dia panggil statement. Dia panggil apa? Statement. Qadiyah mujabah. Ayat jumlah statement yang positif. Mujabah ni positif. Kalau salibah dia ada negatif. Dia ada negatif. Contoh ghairu ke, laisa ke, la ke. Ni semua jadi salibah. Ni semua jadi salibah. Tu dia panggil cara untuk mengetahui idraku makna mufrad dengan penisbahannya untuk menjadikan dia sebagai tasdiq. Okey. Habis. Jadi nak tasawur setiap makna tadi tu, nak tasawur nisfu sudus. Nak tasawur nisfu sudus ithnai asyara tu pun tasawur yang daruri. Lupa nak bagi tahu. Lupa nak bagi tahu satu lagi. Yap. Lupa nak bagi tahu tadi.
Okey. Kita kata tadi had ni nazari. Aduh. Allah. Kita kata tadi kita kata tadi had ni misal bagi tasawur nazari. Okey. Allah payah pula. Kita kata ni misal bagi tasawur nazari. Bila kita tasawur satu, kita tasawur satu-satu, nisfu sudus, apa dia sudus ithna asyara, apa dia nisfu sudus ithna asyara, menatang apa? Kita duk berasa hak ni je nazari, hak ni tak nazari pun. Hak ni tak nazari pun. Jelas lah hak ni tak nazari pun. Hak ni dia panggil daruri. Sebab apa? Wahid ni kita tahu dah. Cuma hak yang jadi nazarinya hak ni. Nisfu sudus lah, sudus ithna asyara menatang apa? Nisfu sudus ithna asyara menatang apa? Hak ni yang jadi nazari ni kena fikir sikit. Tu tak menafikan bahawasanya hak ni kalau idrak makna ni saja, mufrad ni, hak ni dia panggil daruri je lah. Faham dah satu ni. Yang nak nazarinya ialah nisfu sudus menatang apa? Sudus isna asyara menatang apa? Nisfu sudus isna asyara menatang apa? Hak tu je nazari. Tu tak menafikanlah bahawasanya wahid tu ialah daruri. Tak apalah tu. Nak kata bahawasanya nak mentasdikkan wahid dengan cara begitu, dia panggil nazari, perlu fikir. Betul ke tak? Waqi'atan aula. Tu okey. Jadi jumlah tadi itu waqi'atan, lagi pula mujabah, bukannya salibah. Bukannya salibah. Okey, habis. Okey. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa bima taqarrara, dan dengan barang yang telah menetap ia barang tadi, ataupun wa bima taqarrara ay taqarrara musannif lah, ataupun itulah, dengan barang yang telah menetap ia oleh musannif itu, ulima, diketahuikan bahawasanya inhisarul ulumi, terhasarnya ilmu-ilmu itu, yakni al-ulumul hadithah, terhaknya ilmu-ilmu yang hadis itu kepada dua sahaja. Fi tasawurati. Inhisar fi tu muta'alliqun bi inhisar. Okey, fi tasawurati wat tasdiqati. Jadi ilmu-ilmu baharu terbagi dua sahaja, iaitu ilmu tasawurat, ilmu berkaitan dengan tasawur, dan juga tasdiqat. Ni tak masuk lagi tasawur ni. Ni baru perbahasan muqaddimah tasawur tasdiq nak apa ya baru. Lepas ni baru kita masuk tasawur dengan tasdiq. Okey. Walikullin minhuma minat tasawurat wat tasdiqat itu tu ada mabadi'un mubtada' muakhar, likullin itu muta'alliqun bi mahdhufin khabar. Okay. Wa maqasidu, atah mabadi, dan maqasid, ada maqasid tasdiq, ada maqasid tasawur, ada mabadi tasdiq, ada mabadi tasawur. 4 sahaja isim dia. Famaba tafri'nya idza alimta dzalika famabadi'ut tasawurati, maka bermula mabadi, prinsip-prinsip tasawur itu ialah khabar. Apa dipanggil famabadi itu? Al-kulliyatul khamsu. Al-kulliyatul khamsu. Ialah kulliyat yang 5. Dia panggil kulliyat yang 5. Wa maqasiduha, dan bermula maqasidnya, maqasid tasawurat ialah al-qaulus syarihu. Yang nak kepada tasawur itu sebenarnya bukan kulliyat tu, naknya nak tahu ta'rif. Nak tahu ta'rif berhajat kepada tahu kulliyat al-khams, supaya ta'rif yang kita buat sama ada betul secara bil haddi, secara tepat, ataupun bil rasmi, secara pukul rata tak tepat mana. Sebab ta'rif tak semuanya bil haddi, tak semuanya tepat, ada yang bil rasmi, ada yang sekadar begitu-gitu ya, tak tepat kena pada dia, boleh kena pada orang lain. Dia panggil ta'rif bil a'am. Dalam istilah Hasyim Syarqawi dia kata ta'rif bil a'am. Ta'rif dengan umum. Apa dia tu? Ta'rif bil rasam lah tu.
Dengan makna dia takrifkan satu benda tu, hak lain pun sebenarnya boleh masuk lagi, tapi tak apalah, bil a'am jaizun fil mutaqaddimin al manatiqah. Jaizun wa huwa jaizun indal manatiqatil mutaqaddimin, di sisi ulama mantiq mutaqaddimin. Itu dah Syekh Syarqawi dah tu. Kalau belajar Syekh Syarqawi tu ada kritik takrif. Kemudian Syekh Syarqawi kata tak apa ni, takrif bil a'am, tak ada masalah. Tu. Kalau takrif bil akhas, hak tu dia panggil takrif bil had. Kena pada dia, tak kena pada lain. Lain tak kena dah, hak dia seorang. Tu dia panggil takrif bil akhas. Ataupun takrif bil had. Tu. Ada istilahat, kalau ngaji kita asyak ada istilahat, ada sila ar-rasam, ada sila a'am, ada sila akhas, ada semua istilah mantik tu. Banyak istilah mantik. Qadiyah, qadiyah dia akan panggil qadiyah, dia tidak panggil jumlah, dia tidak panggil ayat dah. Hak tu bukan perbahasan nahwu tu. Kalau jumlah ayat tu perbahasan nahwu sarah. Kalau dia mari bab ilmu kalam, bab ilmu mantik, dia tak kata ayat dah, dia kata dia kata qadiyah, statement. Qadiyah ni statement. Beza dalam bahasa Inggeris pun beza. Statement dengan sentences. Sentences tu ayat. Statement tu kenyataan kita, pernyataan kita. Habis. Jadi al-qaulu syarih ataupun at-ta'rif, kita kata tadi at-ta'rif ataupun al-mu'arrif, ataupun ni maqasid tasdid lah. Kalau al-mu'arraf yang ditarifkan, al-mu'arrif yang takrif lah. Itu untuk tasawur. Wa mabadi'ut tasdiqati, dan bermula mabadi' at-tasdiqat itu, dan bermula mabadi' tasdiqat itu, tasdiq lah ialah khabar al-qadaya. Jam'u qadiyah. Dia tak panggil jumlah, dia tak panggil ayat, sebab statement. Ni perbahasan berkenaan dengan statement seseorang, pengakuan seseorang, dakwaan seseorang. Tu dia panggil qadiyah. Tu mana tadi? Wa ahkamuha ataf, wa ahkamuha ahkamul qadiyah. Qadiyah hukum bagi qadiyah. Qadiyah ni apa ya? Qadiyah akan belajar nanti akas. Apa itu akas? Apa itu tanaqud? Macam mana kita nak berhujah secara akas? Macam mana nak berhujah secara tanaqud? Macam mana nak berhujah secara qiyas? Bila qiyas, automatik ada syakal. Syakal lah, qiyas ni maqasid ni, yang mabadik ni qadaya sama ada akas, tanaqud dan susunan syakal. Syakal yang 4. Setiap syakal ada pecah 4, 4, 5, 6. Ada beberapa, banyak sampai jadi 32 syakal. 32 syakal. Hak tu bab paling susah kali. Hak tu bab paling susah nak apa nak tengok macam faraid lah. Faraid 1/6 untuk dia ni, 1/4 untuk dia ni, 1/2 untuk dia ni. Apa? Ngaji lah, tapi nak ingat balik tu payah. Nak tengok balik per tu. Kalau kita tak hafal. Hak ni pun sama nanti syakal. Bab syakal tu banyak. 4 syakal, setiap syakal ada 4 pula. Dan ada yang 5 dan ada yang 6. Jadi ada 32 syakal semuanya, 32 dan ke atas. Semua syakal untuk bina qiyas. Yang mana hak lebih afdal dari sudut manatiqah untuk bina qiyas sebagai hujah, yang mana tidak. Kemudian kita kaitkan kita akidah kita berhujah dengan syakal mana untuk menghujahkan qiyas dia tu secara tafsili. Tu dia panggil mabadi. Jadi mabadi tasdiqat. Mabadi tasdiqat ialah dapat setelah settle al-qaulu syarih. Mana mabadi tasdiqat? Contoh kita buat kullu al-alamu hadithun wa kullu hadithin mutaghayyirun, al-alamu mutaghayyirun. Okey. Al-alamu hadithun. Al-alamu hadithun itu qadiyah. Qadiyah tu muqaddimah kubra, muqaddimah sughra. Dia panggil al-alamu hadithun. Al-alamu hadithun tu qadiyah tu. Jadi nak buat qadiyah tu qadiyah yang mujabah, yang kulliyah tu, ataupun yang syakhsiyah dan sebagainya nanti belajar tu. Syakhsiyah, kulliyah, muhmalah, juz'iyah. Ayat tu ada juz'iyah, ada kulliyah, ada muhmalah, ada syakhsiyah. Ada. Apa nama tu? Al-alamu hadithun tu statement, tu qadiyah. Tu qadiyah.
Nak buat al-alamu hadithun itu satu qadiyah, kena faham dulu takrif al-alam apa, takrif al-hadith apa dia. Supaya kita dapat tasawur yang elok berkenaan dengan alam tu apa, hadis tu apa. Sebelum kita buat hujah, kalau tak hujah kita tak betul, kalau tasawur kita tak betul. Tu al-alam dia maksud alam. Apa maksud hadis? Dah faham, dah tahu, betul ke tak? Boleh kait ke tak? Boleh kait, betul? Betul lah. Kalau tak betul, tak betul. Hujah dia akan bawa kepada natijah yang tidak betul, natijah yang salah, natijah yang salah. Al-alamu hadithun, mula-mula tasawur al-alam tu betul ke tak? Tasawur al-alam tu boleh. Lepas tu tasawur hadis pula, hadis menatang apa? Lepas tu tasawur pula ta'aluk bagi keduanya, kena ke tak? Al-alam tu hadis ke tak? Kesilap. Barulah wuku'un nisbah tasdik kata, betul lah. Tasdik dengan mana apa? Tasdik yang mengakui bahawasanya memang al-alamu hadithun, barulah jadi qadiyah. Baru sah nak jadi qadiyah. Itu jadi mabadi' tasdik tu. Dan al-alamu hadithun ialah sebahagian daripada juzuk nak menghasilkan natijah kias, yang mana kias itu maqasidut tasdik. Tu. Maka dia kata, musannif kata, wa maqasiduha maqasidut tasdiqati ialah khabar al-qiyasu, qiyas bi aqsamihi bi aqsamil qiyas, bi aqsamihi bi aqsamil qiyas. Dia ada lima qiyas. Dia panggil as-sina'atul khamsah. Dia panggil apa? As-sina'atul khams. As-sina'at, ni istilah kat ni. Bila sebut as-sina'atul khams dalam kitab-kitab mana, ngaji hasiah mana pun, dalam kitab usul fiqh ke, dalam kitab akidah ke, dalam kitab mana-mana, bila sebut as-sina'atul khams, tu istilah penting. Apa dia? Iaitu kias yang 5. Iaitu apa? Kias yang 5. Iaitu dia panggil sebagai burhan, dia panggil sebagai jadal, dia panggil sebagai khutbah, dia panggil sebagai syair, dia panggil sebagai sufistah. Itu dia panggil kias lah tu. Ada kias secara syair, ada kias secara khutbah, khitab lah. Ada kias secara burhan, ada kias secara jadal, berdebat, ada kias secara sufistah. Kita kias secara burhan untuk mensabitkan dalam hujah akidah. Bukannya sufistah ni bohong ni Mu'tazilah dan selain ahlu sunnah wal jamaah, dia menyatakan hujah iaitu hujah sufistah. Dia panggil hujah yang bohong. Nanti belajar tu akhir ni. Tu dia panggil aqsam dia yang 5. Ada as-sina'atul khams dia panggil. Fanhasara fannul mantiqi, maka terhad ia oleh bidang mantiq ini. Terhad fi tu muta'alliqun bin hasara fi hadhihi al-abwabi, pada ini bab-bab yang 4, al-arba'ati ay al-ma'dudati ila arba'atin, yang dikirakan dia kepada 4. Ada 4 lah. Jadi kita akan belajar al-kulliyatul khams, al-qaulus syarih, al-qadaya wa ahkamuha, dan juga al-qiyas wa aqsamuha. Wa qiyas wa aqsamu. Habis. Wa amma bahthu dilalati, dan adapun perbahasan dilalat. Nak baca ad-dilalat boleh, nak baca ad-dalalat boleh. Ad-dalalat pembacaan yang afsah di sisi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Wa mabahithul alfadhi, dan perbahasan lafaz-lafaz. Okey. Adapun perbahasan dilalat, dilalat ni ada 3, nanti kita belajar lepas ni. Ada syair tentang dilalah, faslun fi anwa'id dilalah. Dilalah ada 3, dilalah wada'iyah, dilalah tabi'iyah, dilalah aqliyah. Dilalah aqliyah, tabi'iyah dengan wada'iyah yang masing-masing ada 2. Dia pecah, dilalah ni ada 2. Satu lafzi, satu ghairu lafzi. Berlafaz dengan tidak berlafaz. Berlafaz tu 3 tadi, dilalah lafziyah yang wada'iyah, ataupun wada'iyah aqliyah dengan kau lagi asal betul dah. Ni lain-lain tu, hal lain tu. Tu lafzi lain. Tu dilalah juga, tapi dilalah bab lain. Ni dilalah ni betul. Dilalah tu ada 2, satu lafzi, satu ghairu lafzi. Bawah setiap lafzi ke ghairu lafzi ada wada'iyah, tabi'iyah, aqliyah. Okey.
Kemudian bawah lafzi yang wad'iyah tadi, pula pecah 3 pula. Ada mutabaqah, ada iltizam dengan tadammun. Tu. Nanti tu, lepas tu. Tu dipanggil perbahasan dilalah. Macam mana kita faham suatu perkara? Macam mana kita faham kalau traffic light itu bila dia merah kita berhenti. Sebab apa? Sebab kita faham. Mana faham dia? Sebab faham dia melalui dilalah dia. Kita faham melalui dilalah dia bahawa dia nak kata dia berhenti. Suruh berhenti. Berlafaz ke tak? Tak berlafaz. Ghairul lafzi. Tu tidak berlafaz. Tidak berlafaz tapi wada'iyah. Perletakan manusia. Kata, kalau lampu isyarat merah, itu tandanya berhenti. Kita faham. Adapun perbahasan dilalah dan perbahasan lafaz. Bahasa lafaz ni kulliyat al-khams tu lah. Innama dzukira, hanya disebutkan dia akan perbahasan dilalah dan mabahith tadi itu pada kitab-kitab mantiq sahaja, kutubil mantiq. Litawaqqufi, sebab apa? Litawaqqufi bahthil kulliyatil khamsi alaihi, kerana terhenti perbahasan kulliyat yang 5 itu atas bahthid dilalah wa mabathihil alfadhi. Terhentinya perbahasan kulliyat al-khams itu alaihi, atasnya, atas perbahasan dilalah yang tadi kita sebut dan perbahasan alfaz. Okey. Berhajatnya kulliyat al-khams itu kepada dilalah, perbahasan dilalah dan perbahasan lafaz. Okey. Perbahasan dilalah dan perbahasan lafaz. Jadi kita ada 2 ilmu. Kita lukis sikitlah. Kita ada 2 ilmu. Dia panggil ada ilmu ada ilmu yang macam dulu kita lukis lah. Ada at-tasawurat, ada at-tasdiqat. At-tasdiqat dengan tasawurat. At-tasawurat ni pecah 2. Iaitu dia panggil mabadi tadi tu. Kemudian maqasid. Mabadi dengan maqasid. Di samping tu dia ada pembahagian tu lah, daruri dengan nazari. Kita campur tepi. Kemudian mabadi ni pula ialah dipanggil sebagai al-kulliyat al-khams. Apa dia al-kulliyat al-khams? Tubik ada 5. Satu, yang pertama dia panggil jenis. Kemudian yang kedua, kembali pula. Tu. Dia panggil yang pertama al-jins. Yang kedua an-naw'. Yang ketiga al-fasl. Yang keempat al-arad al-'am. Yang kelima al-arad al-khas. Al-arad al-khas. Tu dia panggil kulliyat al-khams. Hasil daripada ni lah kita akan buat ta'rif. Sama ada ta'rif hasil daripada ni kita akan buat tak apalah ta'rif tu. Hasil daripada ni tu tak kita apa. Maqasid tasawur ni dia ada al-qawlu asy-syarih. Al-qawlu asy-syarih. Okey, ni tak ada ni. Al-qawlu asy-syarih ni pula bahagi 2. Satu dia panggil al-had, ta'rif bil had. Yang kedua ta'rif bil rasam. Ta'rif bil had, kalau kita hasiah-hasiah dia akan panggil ta'rif bil akhas. Bil akhas. Okey. Payah tu tulis. Ar-rasam bil a'am. Bil a'am. Dengan umum.
Maksud apa bil haddi ni? Bil haddi atau bil akhas, maksudnya kalau dia buat takrif tu, hak tu kena pada dia seorang. Contoh kita buat al-hayawanu an-natiqu. Al-hayawanu natiq kena kepada hanya insan saja. Tak boleh kena pada benda lain. Tak boleh kena pada benda lain. Hanya insan saja. Tu takrif bil had. Kalau dia buat takrif al-hayawanu, contoh bil rasam, dia buat apa dia? Dia buat al-hayawanu al-mashi. Haiwan yang berjalan. Tapi dia tuju buat takrif kepada insan. Kita boleh tanya pula, dah adakah haiwan yang mashi, haiwan yang berjalan hanya insan? Ayam tak berjalan ke? Kambing tak berjalan ke? Jadi takrif dia takrif untuk insan juga, tapi takrif bil rasam atau bil a'am tak tepat mana. Boleh kena kepada benda lain. Ataupun bil a'am bil rasam ini kena kepada takrif yang kita tak tahu hakikat dia. Kita tak tahu hakikat dia. Boleh kena kepada tidak tahu hakikat dia. Tidak tahu hakikat sebenar. Tapi kita fahamlah. Tidak tahu hakikat dia. Tapi kita faham benda apa tu. Contoh dia, contoh kita perbahasan sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah. Sifat Allah contoh sifat kudrat. Kita takrif sifatun qa'imatun ila akhirih tu. Kita buat sifat tu kita faham dah. Tapi kita tak tahu hakikat lagu mana. Hakikat sifat kudrat lagu mana sebab kita tak tengok lagi. Maka dia panggil takrif bil rasam saja. Dia panggil takrif bil rasam saja. Nak buat takrif bil had, takrif bil rasam ni berpandukan kepada al-kulliyat al-khamsah. Al-kulliyat al-khamsah. Dia nanti akan pecah lagi ni. Jinsul qarib, jinsul ba'id, nau'ul sufla, nau'ul a'la. Kemudian ada satu lagi afrad. Afrad yang paling bawah sekali. Al-fasal ni untuk membezakan antara haiwan natiq dengan haiwan yang bukan natiq. Ni fasal ni, dia panggil fasal. Hak ni jinsun. Hak ni faslun. Ni fasal. Okey. Tu. Ada arad am. Arad ni sifat lah. Sifat yang umum. Sifat yang umum maksudnya semua kategori jenis tu boleh masuk dalam sifat tu. Dan arad khas, sifat tu hanya khusus kepada hanya khusus kepada jenis itu sahaja. Hanya khusus kepada jenis itu sahaja. Maka ni contohnya hak ni bukan fasal ni. Hak ni kena kepada arad am. Sebab apa? Sebab tak semua haiwan, bukan hanya insan sahaja haiwan yang berjalan. Dah. Haiwan yang berjalan ni banyak. Ada masuk ayam, masuk lembu dan sebagainya. Jadi ni arad am. Umum. Kalau arad khas, kita cari sifat mana yang khas bagi insan. Sifat mana yang khas bagi insan tapi kita tak buat natiq lah. Natiq jadi fasal tu kita buat sifat yang insan sahaja ada. Haiwan lain tak ada. Tu dia panggil arad khas. Masih lagi dalam rasam. Masih lagi dalam rasam. Tu dia panggil maqasid. Panjang tu. Okey. At-tasdiqat pula ada dua. At-tasdiqat ada dua. Satu dipanggil mabari. Satu dia panggil mabari. Iaitu dipanggil al-qadaya. Al-maza. Al-qadaya wa ahkamuha tu lah. Ni pecah lagi. Ada akas. Ada apa nama tadi? Akas, tanaqud. Tanaqud dan ada buat syakal. Al-ashkal. Al-ashkal al-arba'ah. Ashkal yang 4 ni pula ada pecah lagi tu. Setiap ashkal ada 4 tu. Tu dia panggil qadaya dia. Kemudian hukum dia berhukum dengan tu. Kemudian adalah setiap daripada akas, tanaqud dengan ni akan jumpa istilah juz'iyah, kulliyah, muhmalah, syakhsiyah. Apa dia? Syakhsiyah. Akan jumpa nanti tu. Kemudian akan jumpa satu lagi. Mujabah. Macam tadi kita kata positif tu. Mujabah dengan salibah. Tu. Jadi, akan jumpa akal tanaqud syakal ni. Juz'iyah, kulliyah, muhmalah, syakhsiyah, mujabah, salibah. Nanti kita akan belajar belakang tu. Kemudian, akhir sekali, ialah dipanggil sebagai maqasid tasdiq dia. Iaitu panggil apa? Qiyas.
ataupun dia panggil as-sinaat. As-sinaat al-khams. As-sinaat al-khams bahagi pada 5 itulah. Bahagi pada 5. Cot, 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 cot. Pertama, al-burhan. Dia ada setiap takrif ni, al-burhan. Kedua, al-jadal, berdebat. Ketiga, al-syair. Syair Arab. Kemudian, al-khitab, cakap. Dan yang bohong, yang kelima ialah sufistah. Apa dia? Sufistah. Yang digelar sebagai sufistaiin tu. Itu sufistah lah tu. Jadi, ini merupakan peta bagi ilmu secara bagi ilmu secara sempurna. Yang sempurna dia tu taklah sempurna mana. Tu, okey. Nanti kita belajar juga beza antara kul, juzu, kulli, juz'i, kulliyah, juz'iyah. Ni selalu orang tak faham. Itu penting untuk usul fiqh tu. Mantik ni penting untuk usul fiqh, kena faham. Dan penting untuk kehidupan harian, untuk kita fikir banyak daripada mencarut banyak. Okey. Okey, habis. Kita kembali. Entereng. Aduh dah. Habis. Tu kuliah yang khams. Habis. Betul dia kata wa man nadhara ila aqsamil khiyasil khamsah, dan siapa-siapa yang melihat ia siapa-siapa dhamir mustatir huwa kepada man ila muta'alliqun bi nadhara ila aqsamil qiyas, kepada bahagian-bahagian qiyas al-khamsati, yang 5 itu. Tu bila kita tengok qiyas ada 5 tu, jadilah ada amal syartiyah tu. Ni jawab dia, addal abwaba, mengira ia oleh seorang itu akan bab-bab tu jadilah samaniyah. Samaniyatan. Itu. Okey. Addal abwaba samaniyatan. 8. Mana 8? Yang pertama tadi apa dia? Mabadi ut-tasdiq, mabadi ut-tasawur, kuliah khams. Mabadi ut-tasdiq, al-qaulu syarih. Kemudian apa dia? Mabadi ut-tasdiq, qadaya wa ahkamuha. Kemudian qiyas ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 8. Jadi 8. Kita tengok tu jadi 8 lah. Jadi 8 bahagian dalam bab ilmu mantiq ni secara khulasahnya. Wa man adda ma'aha. Tu. Dan jikalau, dan siapa-siapa pula yang mengira ia siapa-siapa itu beserta al-abwab al-thamaniyah itu, kira dengan apa? Mabahathul al-fadhi. Mabahathal al-fadhi, akan perbahasan al-fas mustaqillan, ai hala kaunihi mustaqillan, secara berasingan. Mabahathul al-fadh tu dia kira secara berasingan, kemudian campur hak 8 bab tadi. Kanatil abwabu, jadilah bab-bab tadi indaman adda ma'aha ilah, itu tis'atan khabar kanat, itu menjadi 9. Tambah satu lagi lah, mabhathul alfaz. Kalau dia mengasingkan, mabhathul alfaz. Kalau dia tak asingkan, jadi 8 bab lah. Dan kemudian 8 bab tu kalau dia tidak asingkan qiyas kepada 5, jadi 4 bab saja. Tu. Thumma innal manatiqata, kemudian sesungguhnya puak-puak manatiqah, mantikiawan ataupun puak-puak ahli mantiq, istalahu, mengistilah ia oleh mereka itu manatiqah, ala tasmiyatil lafzil mafadi bihi ma'na mufradin bil qawli syarihi, atas penamaan lafaz yang dipahamkan dengan dia, dengan lafaz itu. Tu makna mufradin, akan makna mufrad. Makna tu maf'ulun bih bagi istalahu, yakni annal manatiqata istalahu ma'na mufradin ala tasmiyatil lafzi al-mafadi bihi, itu dinamakan sebagai al-qawlu syarihi, bi qawli syarihi,
dengan istilah al-qaulis syarih atau at-ta'rif atau al-mu'arrif. Tu. Kalimah yang kita namakan, kalimah itu yang kita faham daripada kalimah itu secara makna mufrad dia panggil qaulus syarih. Seperti kal hayawanin natiqi, seperti hayawan yang berkata-kata, yang dapat berfikir itu, fi ta'rifil insani, pada mentarifkan insan, iaitu idhafah masdar kepada maf'ul, al-mutawassali, yang sampai, yang disampaikan dengan dia bihi bi ta'rifil insan itu ila makna mufradin, kepada makna mufrad. Makna mufrad dia apa? Al-hayawanun natiq. Faham dengan al-insan tu apa dia? Hayawanun natiq. Tu makna mufrad, hakikat dia. Dia panggil istilah mahiyah dia. Mahiyatul insan madza? Al-hayawanun natiq. Tu hakikat tu. Masodak dia panggil. Istilah masodak, istilah mahiyah, tu semua hakikat tu. Hakikat dengan mana? Takrif dia. Tu. Mahiyah dia apa? Mahiyah asal pada mahiyah. Apa dia? Dia apa? Mahiyah. Jadilah mahiyah. Masodak. Sama juga. Masodak. Masodak hakikat. Mahiyah hakikat. Isi. Okay? Wahuwa, dan bermula dia. Dia makna mufrad itu ialah makna insan. Mufrad tu insan, makna tu makna insan. Wahadha, dan bermula ini, ay hadzal madhkuru min kaunil manatiqati istalahu ila akhirih. Wahadha ay hadzal madhkuru min kaunil manatiqati istalahu ilah, itu khabar makna qawlihi, qaulin nazim, ialah makna katanya kata nazim, kata penulis kita nazim, wa ma bihi ila tasawurin al-baita ay intahal baita, dan barang yang dengan dia, dengan barang itu sampai kepada tasawur. Al-baita ay intahal baita, al-baita maf'ulun bih li fi'l mahdhuf taqdiruhu intaha. Wastalahu, intaha musannif al-baita lah. Wastalahu ala tasmiyatil lafzil mufid lit-tasdiqi. Kalau pula dan telah mengistilah ia oleh para manatiqah, para mantikiawan itu atas ala muta'alliqun bistalahu, ala tasmiyatil lafzi, atas penamaan lafaz yang mendapat faedah, yang memberi faedah, al-mufidi, sifat bagi al-lafzi, litasdiq, yang dapat beri faedah lafaz itu untuk mentasdikkan dia, menjadikan dia tasdik, menjadikan dia pengakuan ataupun statement yang kita mengaku hujjatan. Tu sebagai apa dia? Hujjatan. Jadi sebagai hujjatan. Hujjatan maf'ulun bih istalahu lah. Istilahkan sebagai hujjatan. Istilahkan sebagai hujjatan. Silap. Innal manatiqata istalahu ala tayatah, thumma innal manatiqata istalahu ala tasmiyatil lafzil mafadi bihi. Al-mafadi, yang memberi faham, yang diberi faham dengan dia, dengan lafaz itu, makna ni bukannya bukannya maf'ulun bih ni. Okey. Al-mafad isim maf'ul, mufi isim fa'il. Yang dipahami dengan dia, dengan lafaz itu dipahamikan makna mufrad, makna naib fa'il. Naib fa'il bagi mafad mufradin itu ialah dhamir mudhafu ilaih, bil qawli batu muta'addi bagi istalahu. Jadi al-qawli syarih itu sebenarnya maf'ul bih, tapi ada ba. Jadi ba tu ba muta'addi lah, ba ta'diyah, ataupun nak kata ba tu ba zaidah pun boleh, tak salah. Okey. Habis. Tu betulan tu. Al-mafadi itu isim maf'ul, al-mufid isim fa'il. Isim fa'il ada fa'il, isim maf'ul ada naib fa'il. Dia syibih fa'il. Hujjatan, sebagai hujjah, dinama sebagai hujjah. Apa hujjah? Qiyasan tafsir. Qiyaslah tu. Seperti kal alam
ay ka qaulika al-alamu. Itu. Kal-alamu ay ka qaulika al-alamu mutaghayyirun. Bermula alam itu mutaghayyir. Wa kullu mutaghayyirin hadithun. Dan setiap yang berubah itu baru. Ini syakal yang keberapa ni? Penyusunan al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun. Syakal keberapa? Nak tahu syakal keberapa? Kena tahu haddul awsat, haddul asghar, haddul akbar dia duduk mana? Haddul asghar duduk di maudhu' ke duduk di mahmul? Haddul akbar dia duduk di maudhu' ke duduk di mahmul? Haddul awsat dia duduk di mahmul ke duduk di maudhu'? Natijah dia mana? Natijah dia mana? Duduk qadiyah kubra duduk di qadiyah kubra duduk di mahmul ke maudhu'? Semua syakal belaka tu. Sebab tu hak mana paling afdal? Ni dah paling afdal ni. Tu. Wa kullu mutaghayyirin hadithun. Kullu mutaghayyirin hadithun. Hak tu mujabah kuliah. Ayat mujabah kuliah. Al-mutawassitu al-mutawassilu yang menyampai ia tadi al-alamu ila akhirih tu bihi dengan dia. Bukan. Tu. Ka qaulika al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun. Al-mutawassilu yang menyampai ia dengan dia dengan lafaz al-alam ila akhirih itu ila natijati. Al-mutawassalu boleh yang disampaikan dengan dia dengan lafaz al-alam itu ila natijati kepada natijah. Mana? Wahia istinaf bayani jawabun amma yuqal wahia. Dan bermula dia natijah tu al-alamu hadithun. Jadi nanti kita akan bahas lah qadiyah kubra, qadiyah sughra, natijahnya, qiyas basi, qiyas murakkab, qiyas macam-macam, qiyas istisna'i muttasil, qiyas istisna'i munfasil, ada qiyas iqtirani, macam-macam. Wa hadha, dan bermula ini ay hadzal mazkuru min kaunil manatiqati istalahu ala tasmiyati ilah. وهذا أي هذا المذكور من كون المناطقة اصطلحوا على تسمية إله معنى قوله قول الناظم وما لتصديق إله البيت انتهى البيت. Mudahlah ia oleh musannif akan bayi ini wama litasdiqin. Jadi habis dah tu perbahasan berkenaan dengan pembahagian tentang ilmu hadis. Esok kita akan bahas fasal yang baru, faslun anwa'ud dalalati al-wad'iyah. Apa itu dilalah wad'iyah? Sebelum dia bahas dalalah wad'iyah tu, dia akan bahas juga dilalah lafziyah wa ghairul lafziyah, kemudian pembahagian kepada dilalah lafziyah, ghairul lafziyah yang apa nama tadi? Allahumma salli aqliyah, tabi'iyah, wad'iyah. Wad'iyah bahagi 3, tabaqiyah, tadammuniyah, iltizamiyah. Faham hak tu? Faham? Kena faham. Supaya nanti mengaji kita akidah, kita Arab, kita Syiah, kita faham dah. Haza min dilalati tadammun. Faham dah. Haza min dilalati mutabaqah. Faham? Ini tak faham. Baru pertama kali dengar dilalah mutabaqah datang apa? Dilalah tadammun datang apa? Tenggelam. Tu okey, insya-Allah taala sambung pula. Boleh hafal lah matang dah 3 kali kelas dah baik ni. 5 baik ni 3 kali kelas. Kalau tak lepas kau tak tahu pemalas baik tu. Tu hafal lah supaya berkat musannif itu ada dengan kita. Bila berkat musannif ada dengan kita, maka mudah kita faham ilmu tersebut insya-Allah taala. Wallahu taala ala wa alam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.